Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi dalam kelas matematik bersama Cikgu Amirul. Jom murid-murid, apa ya kita nak belajar hari ini? Jadi, nak tahu apa nak belajar? Tonton video ini sehingga selesai. Baiklah, pada hari ini, cikgu akan terangkan kepada anda berkaitan operasi tambah dan tolak masa dalam perpuluhan melibatkan abad dan dekad serta abad dan tahun. Jadi sebelum ini kamu dah belajar tambah dan tolak ini, tetapi unit yang lain. Kali ini unit yang lain pula. Baiklah, kita teruskan. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 ayat matematik tambah, abad dan dekad serta abad dan tahun melibatkan perpuluhan tanpa dan dengan penukaran unit. Dia ada tanpa penukaran unit, ada dengan penukaran unit. Yang kedua, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 ayat matematik tolak, abad dan dekad serta abad dan tahun melibatkan perpuluhan tanpa dan dengan penukaran unit. Baiklah, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Yang pertama, cikgu akan terangkan penambahan masa melibatkan perpuluhan dengan dan tanpa penukaran unit. Cikgu akan terangkan dua benda dekat sini. Iaitu tambah dan iaitu tolak masa melibatkan penukaran unit dan juga tanpa penukaran unit. Jadi sebelum itu cikgu akan beri terlebih dahulu formula. Kamu kena ingat ya formula ini. Dah banyak kali dah cikgu terangkan tentang formula ini. Di mana 1 abad sama dengan 10 dekad. Sekiranya abad nak ke dekad, ni. Abad ni daripada abad ni nak ke dekad, kamu kena darab 10. Okey, yang kedua, satu abad 100 tahun. Kalau lah dia nak daripada abad nak ke tahun, kita kena darab dengan 100. Ingat, abad dekad 10. Abad tahun 100. Ingat macam tu. Boleh? Okey, baiklah. Kita pergi kepada contoh soalan. Baiklah, cuba lihat contoh soalan yang pertama. Keratan rentas lingkaran batang pokok A menunjukkan usia pokok A lebih kurang 0.2 abad. Ini keratan rentas pokok A ni dia kata 0.2 abad. Baik, seterusnya. Pokok B berusia 0.3 abad lebih daripada pokok A. Dia kata pula pokok B ni 0.3 abad lebih daripada pokok A. Hitung anggaran usia dalam abad bagi pokok B. Dia kata dia nak anggaran usia dalam abad bagi pokok B. Sekarang ni unit yang diberikan adalah abad dan juga abad. Bila abad dan juga abad, kita tak perlulah untuk tukar unit sebab unit yang sama. Jadi, macam mana nak tahu pokok B usianya berapa? Kamu lihat perkataan lebih. Mestilah kita kena tambah 0.2 abad tambah 0.3 abad. Berapa? 0.5 abad. Faham? Sebab apa cikgu kata tak perlu tukar unit? Sebab unitnya sama. Bila unit sama, kamu boleh tambah, kamu boleh tolak secara terus.
Baik, contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Kirakan 1,3 abad tolak 1,25 tahun sama dengan berapa tahun? Kamu lihat kat sini. Abad, tahun, tahun. Maka unit yang berbeza dan dia nak jawapan dalam tahun. Ini jawapan yang dia nak. Jadi yang abad ni kita kena tukar terlebih dahulu kepada tahun. Ingat, 1 abad sama dengan berapa? 100 tahun. Jadi abad nak ke tahun, kita kena darab 100. Okey, jadi 1,3 darab 100 tahun. Jadi kamu lihat, ada berapa sifar? 2 sifar. Maka kita gerakkan 2 sifar ke mana? Kalau darab. Kalau darab, pergerakan sifar tu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ya, 1, 2. Jadi jawapannya 130 tahun. Jadi semua unit dah sama. 130 tahun tolak 1,25 tahun, jawapan nak dalam tahun. Maka bila dah sama unit, baru kita boleh kira bersama-sama. Okey, 1, 3 sifar, perpuluhan sifar-sifar tambah 1,25 tahun. Jangan lupa ya, unit. Tahun. Betul ke tambah? Bukan tambah kan? Okey, tolak. Okey, jom kira sama-sama. Okey, ni sifar-sifar. Tak boleh lah kan? Sifar tolak 5 tak boleh. Sifar tolak 2 pun tak boleh. Nak pinjam sebelah pun tak boleh. Tak boleh kena pinjam dekat sini. 2, 9, 9, 10. Okey, 10 tolak 5, 5. 9 tolak 2, 7. Okey, perpuluhan. 9 tolak 1, berapa? 8, 2, 1. Jadi jawapan dia 128,75 tahun. Ingat, cara yang pertama, lihat terlebih dahulu. Unit sama atau tidak. Kalau unit tak sama, maka kita kena tukarkan dia terlebih dahulu ikut apa yang dikehendaki. Boleh? Baiklah. Kita teruskan lagi dengan soalan atau contoh yang ketiga. Hitungkan jumlah antara 12,8 abad dengan 9,3 dekad. Jawapan hendaklah ditulis dalam dekad. Dia dah bagi tahu dah, dia nak dalam dekad. Okey, sekarang ni dia bagi maklumat 12,8 abad. Okey, kita bentukkan ayat matematik dulu. 12,8 abad, dia nak tahu jumlah. Jumlah kena tambah 9,3 dekad. Dan sama dengan berapa dekad? Sekarang ni, yang bahagian depan ni lah kita kena tukar ni. Yang ni kita kena tukar. Jadi macam mana? Abad nak ke dekad. Berapa? Siapa ingat abad nak ke dekad? 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi darab 10. Jadi 12,8 darab 10 dekad. 1. Kenapa gerak 1? Sebab ada satu sifar sahaja. Jadi sama dengan 128 dekad. Okey, baik. Seterusnya, semua dah dekad. 128 dekad tambah 9,3 dekad sama dengan berapa dekad? Tengok semua dah sama dah. Ini dekad, dekad, dekad. Baru kita boleh kira sebab unit yang sama. Kalau unit berbeza macam ni, tak boleh nak kira. Okey, jom kita kira sama-sama.
128 tambah 9.3 dekad. Cikgu nak pesan unit jangan tak tulis, nanti salah. Sebab nanti cikgu tak tahu kamu ni kira tahun ke, dekad ke, jam. Jadi kena ingat unit perlu tulis. Okey. Sifar 3, 8 tambah 9, 17, 3, 1. Jadi jawapannya 137.3 sifar dekad. Boleh? Okey. Jadi ini adalah penambahan melibatkan apa yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Faham? Ada yang penukaran unit, ada yang tak tukar unit. Jadi kalau perlu tukar unit, tukar terlebih dahulu sebelum kamu kira. Boleh? Okey, bagus. Okey, sekarang kita lihat penolakan masa melibatkan perpuluhan dengan dan tanpa penukaran unit. Tadi tambah, sekarang tolak pula. Okey, jom. Tengok. Kira beza usia pengeluaran antara proton saga dengan Pro2 MyV. Dia nak apa? Beza. Kalau beza, ingat terus. Cikgu cakap, beza tolak, jumlah tambah. Macam tu. Okey, tengok Okey, dia cakap Pro2 MyV 0.06 abad. Okey, kita tulis ni. MyV 0.06 abad. Satu lagi, apa? Saga 0.23 abad. Ini usia kereta itu. Jadi dia kata nak beza. Beza kita tolak lah. Boleh tolak terus tak? Boleh. Sebab apa? Unit yang sama. Jadi kita kira 0.23 abad tolak 0.06 abad. Okay, baik. Jadi 3 tolak 6 tak boleh pinjam. 13 tolak 6 7, 1. Jadi beza dia 0.17 abad. Boleh faham? Senang je kan? Okey, baik. Kita tengok contoh yang seterusnya. Sekarang ini contoh ini pula adalah melibatkan penukaran unit. Tengok unitnya. Abad. Lepas tu dekad. Nak jawapan dalam dekad. Jadi apa yang kita kena buat mula-mula? Tukar unit. Bagus semua. Tukar unit yang ini. Jadi abad nak ke dekad macam mana? Darab 10. Jadi 14.2 darab 10 dekad. Gerakkan berapa titik? Tekanan 1. Sebab ada satu sifar. Sama dengan 142 dekad. Dah sama, baru kita boleh tolak. Betul tak? Okey, betul. 142 dekad. Sekejap ya. 142 dekad tolak dengan 3.9 dekad. Okey. Sifar tolak 9 boleh tak? Tak boleh. Jadi pinjamlah. 10 tolak 9, 1. 1 tolak 3 boleh tak? Tak boleh juga. Pinjam juga. 1 tolak 3 apa? 9 ke 8? 8. 3, 1. Perpuluhan. Jadi jawapannya 138.1 dekad. Baiklah. Jadi seterusnya ini soalan terakhir.
Jadi soalan ini cikgu nak kamu cuba, boleh tak? Kamu cuba buat dan nanti kamu hantar dekat cikgu jawapannya bagaimana. Boleh? Okey, baiklah. Ingat ya, ini perlu tukar unit terlebih dahulu sebab dia ada unit yang berbeza. Okey? Cikgu nak uji kamu, boleh ke tak jawab soalan ni? Okey, baiklah. Jadi, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu siapkan latihan yang cikgu berikan dan hantar kepada cikgu. Ingat kata kunci yang cikgu beri. Jika unit sama, kamu boleh tambah atau tolak secara terus. Jika unit berbeza, kamu perlu tukar kepada unit yang dikehendaki oleh soalan tersebut. Boleh semua? Cikgu harap penerangan cikgu ini memberi kefahaman yang jelas kepada murid-murid semua. Sekian, terima kasih dan jangan lupa untuk hantar tugasan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.